cikgu nak tanya, adakah kamu semua faham apa itu ayat songsang ataupun ayat biasa? Tidak tahu? Okey, lepas ni cikgu akan jelaskan. Apakah maksud ayat songsang? Ayat songsang ialah ayat yang susunannya tidak mengikut seperti susunan ayat biasa, iaitu predikat dahulu sebelum subjek. Manakala ayat biasa, subjek akan berada di hadapan dan diikuti oleh predikat. Okey, cikgu akan berikan contoh ayat biasa dahulu. Ini adalah contoh ayat biasa. Jadi, bagaimanakah kita tukarkan ayat biasa kepada ayat songsang? Seperti yang cikgu terangkan, ayat songsang iaitu predikat didahulukan barulah subjek. Dalam ayat biasa, Sarah adalah subjek. Sarah adalah subjek. Sedang menyiram pokok bunga itu adalah predikat. Okey, macam mana ayat biasa tukar kepada ayat songsang? Predikat tukar di hadapan, yang di belakang subjek. Jadi sedang menyiram pokok bunga itu, subjek dia Sarah. Okey, ini adalah contoh ayat songsang. Ayat biasa kepada ayat songsang. Okey. Contoh yang kedua. Adik saya telah pulang dari sekolah. Boleh cikgu tahu manakah subjek dekat ayat biasa? Adik saya. Predikat telah pulang dari sekolah. Jadi bagaimanakah kita menukarkannya kepada ayat songsang? Telah pulang dari sekolah adik saya. Adakah kamu semua faham bagaimana menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang? Okay, lepas ni cikgu akan adakan satu aktiviti untuk kamu semua dan bina ayat biasa dan juga ayat songsang. Struktur ayat songsang tu macam mana? Macam yang cikgu Teresa dah jelaskan tadi kan, predikat dekat depan, subjek dekat belakang. Okey, contoh ayat songsang dekat depan ni, sedang menyiram pokok bunga Sarah. Jadi sedang menyiram pokok bunga tu merupakan predikat, Sarah pula merupakan subjek. Macam yang cikgu Teresa dah jelaskan tadi, predikat mesti di hadapan, manakala subjek kena dekat belakang. Sebab ayat songsang ni dah menekankan predikat dahulu sebelum subjek. Okey, jadi contoh dekat depan ni kamu boleh tulislah, sebab nanti saya guna tanya balik. Lepas tu telah pulang dari sekolah adik saya. Cikgu Teresa pun dah jelaskan dekat pengenalan tadi. Dan seterusnya berjalan perlahan-lahan di taman itu merupakan predikat, manakala Datuk pula merupakan subjek. Bolehkah seorang tolong tukarkan ayat yang ketiga ni jadi ayat tunggal biasa?
berjalan melihat kejayaan anaknya. Semua boleh faham tak? Setakat ini. Okay, kalau ada berpenat tanya aja. Jadi sekarang kamu boleh fahamkan struktur ayat songsang itu macam mana? Ya. Apa yang dekat depan dan apa yang dekat belakang? Ya. Oke, seterusnya cikgu akan menerangkan bahagian pembanding. Seterusnya cikgu akan menerangkan bahagian perbandingan ayat biasa dan ayat songsang. Yang pertama, Sarah sedang menyiram pokok bunga itu. Kedua, adik saya telah pulang dari sekolah. Datuk berjalan perlahan-lahan di taman itu. Ayah tersenyum lebar melihat kejayaan anaknya. Yang seterusnya, sedang menyiram pokok bunga itu Sarah. Ini nampak tak perbezaan ayatnya? Bila ditukar kepada ayat biasa, tukar kepada ayat songsang. Lain kan bunyi dia kan? Sedang menyiram pokok bunga itu Sarah. So kan ni? Sarah menyiram pokok bunga itu. Okey, faham kan perbezaannya? Okey, yang seterusnya, telah pulang dari sekolah adik saya. Okey. Berjalan perlahan di taman itu Datuk. Tersenyum lebar melihat kejayaan anaknya, ayah. Okey, faham tak? Boleh faham kan? Okey, next. Okey, cikgu akan menerangkan tujuan penggunaan ayat songsang di dalam karangan kreatif. Okey, yang pertama adalah dia memberi penekanan kepada predikat atau maklumat penting dalam ayat. Jadi, penggunaan ayat songsang ini akan memberi penekanan kepada predikat atau maklumat penting dalam ayat yang akan membina dalam karangan menanti. Mewujudkan reaksi gaya bahasa agar penulisan dan pertuturan tidak membosankan. Jadi, kalau kita buat karangan, gaya bahasa kita, ayat songsang ini akan membuatkan penulisan kita tidak boring, tidak bosan. Okey, menjadikan ayat lebih menarik dan berkesan, terutamanya dalam penulisan kreatif. Menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap bahagian tertentu dalam ayat dan digunakan dalam karya sastera seperti cerpen, sajak dan ucapan untuk pilihan bahasa. Jadi, kalau awak tengok dalam cerpen, novel semua, kalau ayat tu macam terbalik, itu maksudnya ayat songsang. Okey? Dan cikgu akan di satu aktiviti iaitu soalan. Okey, baik murid-murid, cikgu nak kamu tukarkan beberapa ayat kepada ayat songsang. Okay. Sini cikgu ada sediakan beberapa akad. Jadi cikgu nak korang ambil satu. Dalam kartu ada ayat songsang dengan ayat biasa. Jadi kamu orang perlu buat ayat. Apa yang kasar biasa sampai ada Siapa yang biasa bukakan ayat tersebut kepada ayat songsang. Yang ayat songsang bukakan kepada ayat biasa. Okay. Kamu orang boleh berfikir sekejap. Saya beri masa. Okey, dalam kertas tu ada ayat tunggal dengan ayat songsang. Cikgu nak siapa yang dapat ayat tunggal, tukarkan ayat tunggal itu kepada ayat songsang. Dan siapa yang dapat ayat songsang, tukarkan ayat itu kepada ayat tunggal. Cikgu beri masa dalam 1 minit cukup tak? Ibu dapat. Sedangkan Ada? Ya. Okey, wakillah alif bulan. Okey, siapa nak ke hadapan? Bagi jawapan. Tak ada. Saya. Tak apa, saya cakap. baca Apa baca dan kalau tulis. Okey, tulis. Sudah bulan, saya punya kata gayalah kerja-kerja gila itu sudah bulan. Tapi kalau tukar bagi dia itu saya pesan istilah sudah bulan pekerja gila itu. Okey, betul. Terusnya ada yang siapa?
melihat kejayaan anaknya, ayah tersenyum lebar. Okay, betul. Okay, next. Salah satu itu adalah untuk Indonesia bersama. Oke, betul. Apa yang belum? Ada jawaban lagi? Oke, betul. Okay, sekarang Yang terakhir. Oke, betul. okay, semua boleh